Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadrati Syekh Ibn Atha Askandari sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan jikalau didirikan engkau dalam menuntut, dan jikalau didirikan engkau akan hamba baginya padahal merdeka daripada barang yang lain daripadanya, maka sungguhnya amat besarlah anugerah akan Allah Ta'ala atasmu dan besar qadarmu kepadanya. Dan jadilah engkau dengan dia barang dengan dia. Barang siapa tiada ada ia dengan Allah, barang siapa tiada ia dengan Allah, maka panahlah ia daripada tiap barang yang lain daripadanya, hingga ilmunya dan syuhudnya. Dan barang siapa tiada ada ia dengan Allah, maka adalah ia dengan dirinya. Itu sambung berkaitan dengan qadar, kedudukan diri kita. Kita tak tahu makna kata sejauh mana diri kita ni, qadar kita di sisi Allah Ta'ala jauh ke dekat ke, Allah kasihkan kita ke, atau Allah benci kat kita ke. Kita ni jadi hamba Allah ke atau hamba yang lain ke. Kita nak tahu kedudukan kita, kata Syekh Ibn Atha, fanzur fi ma la yuqimuka. Kita tengok mana kata sekadar mana, sejauh mana tertegaknya kita, yakni dalam menunaikan tanggungjawab ubudiyah kita, di segi ibadat kita, juga di segi kualiti ibadat kita. Pertama, ibadat banyak ke sikit. Yang kedua, kualiti dia. Ikut apa kita kata SOP lah. Tuhan buat SOP. Buat ibadat, ni boleh, ni tak boleh. Ada hukum dia. Rukun dia, rukun qawli, fi'li, qalbi, syarat, sah, batal. Kita ikut tak ikut? Dan kita ikut tu semua, tengok hati pula, niat pula. Buat ibadat ni kerana nak makam ke, nak hal ke, nak mukasyafah ke, nak jadi makna waliullah ke, ataupun buat ibadat mata-mata kerana Allah, nak jadi hamba bagi Allah. Jadi qadar kita tu, kedudukan kita tu mengikut sejauh mana kuatnya ibadat kita dan cantiknya ibadat kita tu. Kita sendiri boleh muhasabah lah. Boleh kita renung dalam diri kita. Itu cerita dia.
Jadi sebelum ni Syekh Ibn Atta kata, bila kita buat ibadat kerana sesuatu, maka kita mengabdikan diri kepada sesuatu. Baik ibadat kerana nak kasyaf, hamba kasyaf. Buat ibadat kerana orang puji, hamba puji. Buat ibadat kerana reta, hamba reta. Kerana dunia, hamba dunia. Buat ibadat kerana Allah, hamba Allah Ta'ala. Jadi kita sendiri tahulah hati kita. Diri kita sendiri kita tahu. Sebagai bahan muhasabah. Jauh mana kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sambung lagi kata musannif rahimahullah ta'ala. Dan jikalau didirikan engkau akan hamba baginya. Kita buat ibadat semata-mata nak mengabdikan diri kepada Allah. Apa dia mengabdikan diri pada Allah yang disebut sebagai ubudiyah? Abu La'la Al-Madudi kata, al-ubudiyatu lillahi ta'ni al-inqiyadu li hukmihi subhanahu ma'arridhan nafsi. Itu bahawa ada ubudiyah. Yang dikatakan ubudiyah lillah itu al-inqiyad. Kita berpegang teguh li hukmihi. Berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Semua kerja buat kita ada hukum. Sembahyang ada hukum, puasa ada hukum, zakat ada hukum, baca Quran ada hukum, ibadat sunat ada hukum, makan ada hukum, tidur ada hukum, masuk tandas pun ada hukum. Yang dikatakan ubudiyah tu, setiap pergerakan kita berpandukan hukum Allah. Makan makna kata makanan yang halal. Pakai pakaian yang halal, rumah yang halal, kenderaan yang halal. Bila kita buat sesuatu tu ikut hukum Allah, tu namanya ubudiyah. Bukan ubudiyah ni mana sembahyang ya ada, apa saja yang kita buat. Kalau ikut berpegang dengan hukum Allah, syariat Allah, dipanggil ubudiyah. Ma'ar ridhan nafsi, disertakan dengan redha, hati kita tu redha. Suka hati kita tu dengan hukum-hukum Allah Ta'ala tu. Itu baru panggil ubudiyah. Jadi kalau jika didirikan engkau akan hamba baginya. Kita buat ibadat kena mengabdikan diri kepada Allah. Nak jadi hamba Allah. Atau lagi arti kata lain, sebagai menzahirkan rupa ubudiyah kita kepada Allah. Rupa hamba tu tak nampak. Tak nampak pada zahir. Sama ya. Tapi ada orang jadi hamba Allah, ada orang jadi hamba makhluk. Tengok dia macam mana. Sebagai hamba Allah, buat ibadat mata-mata kerana Allah. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah, nak mengabdikan diri kepada Allah, nak menzahirkan rupa ubudiyah kepada Allah Ta'ala, mengharapkan kasih sayang Allah, kerana nak mendekatkan diri dengan Allah. Itu semua dipanggil makna kata kerana Allah. Jadi kita nak tunjukkan, nak buktikan kita ni hamba bagi dia. Innamal mu'minuna innama yang dikata orang yang beriman tu, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Yang kata orang beriman tu, beriman ia akan Allah, beriman ia akan Rasul, kemudian dia tak ragu-ragu. Itu orang yang beriman dengan Allah. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman bila diseru, diajak supaya berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, mereka kata kami dengar dan kami taat. Sentiasa mentaati perintah Allah Ta'ala. Itu dikata hamba Allah. Buat ibadat makna kata semata-mata untuk Allah. Padahal merdeka daripada barang yang lain daripadanya. Merdeka, bebas.
Buat ibadat bukan kerana yang lain, mata-mata kerana Allah. Kalau kerana pujian orang, bukan hamba Allah. Kerana nak haban-haban dunia, bukan kerana Allah. Ada juga ulama sufi kata kalau buat ibadat kerana nak pahala pun bukan hamba Allah, hamba pahala. Kan? Kalau buat ibadat kerana syurga, hamba syurga. Belum lagi hamba Allah Ta'ala. Lepas tu ada orang buat ibadat di bulan Ramadan, ada hamba Ramadan, ada hamba Allah. Hamba Ramadan, hamba Lailatul Qadar, 20 terakhir dia pulun. Habis itu tak ada apa. Itu hamba Ramadan, hamba tu Qadar. Bulan Ramadan dia pulun, lepas Ramadan dia slow lah. Masjid pun tak nampak dah. Itu hamba Ramadan. Kalau kamu menyembah Ramadan, Ramadan dah tak ada. Kalau kamu menyembah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar dah pergi. Kalau kamu sembah Allah, Allah sentiasa hidup. Kita menyembah Allah, Allah sentiasa ada bila-bila. Itu ikhlas dalam beribadat tu. Bila kita orang awam ni, ibadat kena pahala, kira ikhlas tu. Ibadat kena akhirat, ikhlas tu. Ibadat kena takut neraka, ikhlas tu. Tapi ahli sufi belum ikhlas. Ikhlas sebenarnya buat ibadat semata-mata kerana Allah. Kerana membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, menzahirkan rupa ubudiyah kepada Allah. Itu dia. Jadi jikalau engkau makna kata dirikan akan hamba baginya, beribadat semata-mata kerana Allah, padahal merdeka daripada barang yang lain daripadanya. Barulah merdeka diri kita daripada yang lain. Barulah kita jadi hamba Allah, tak jadi hamba-hamba yang lain. Hamba dunia, kan? Hamba pangkat, hamba itu, hamba ini. Maka sungguhnya amat besarlah anugerah Allah atasmu. Balasan yang Tuhan bagi cukup tinggi, tak ternilai besok di negeri akhirat. Jadi di akhirat besok kita boleh tengok insya-Allah nanti orang-orang yang menerima ganjaran pahala, ganjaran daripada Allah ni tak sama, berbagai-bagai. Dan ada orang tu bercahaya mukanya macam bintang-bintang kemerlapan. Ada orang tu bersinar diri dia tu macam bulan purnama. Orang nampak. Ada lagi orang kita nampak orang tu terang macam terang cahaya matahari. Kagum orang tengok mereka ni. Siapa dia mereka ini? Allah beritahu ni umat Muhammad. Umat Muhammad. Mereka ni bila dengar azan ni dia tinggal semua, dia pergi sambut azan kerana membesarkan Allah. Di akhirat itu Allah tunjuk dia tu bercahaya macam bintang. Ada setengah pula mereka ni orang azan tu dia ada dah di tempat sembahyang, dia ada siap dah. Allah tajali tunjuk kehebatan mereka ni macam bulan purnama. Ada yang hebat lagi, dia tak sabar-sabar menunggu datangnya waktu sembahyang, waktu solat. Belum waktu sembahyang dia dah sampai dah. Dia tunggu dah, tak sabar-sabar nak sembahyang berjamaah. Bukan waktu tunggu dia, dia tunggu waktu. Jadi berbagai-bagai tak sama. Tak sama. Ikut makna kata, makna keikhlasan, kesungguhan kita dalam beribadat. Jadi kalau Tuhan terima kita buat hamba mengabdikan diri betul-betul kerana Allah, tinggilah kadar balasan Allah Ta'ala tu kata kita. Dan besar kadarmu kepadanya. Diri kita di sisi Allah, dia punya tu tinggi. Sebab tu dia ada orang awam, orang khas, waliullah, para rasul,
Berbagai-bagai kedudukan dia tak sama. Ya. Macam kita lah sembahyang Jumaat, subuh pagi Jumaat, kadang-kadang imam baca surah Sajadah. Tengok pada zahir itu semua sujud. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha qarru sujada. Bila baca ayat sujadah, semua pakai sujud. Katalah 20 orang. 20 orang tengok pada zahir, semua sujud. Tapi sisi Allah dia tak sama. Orang ni sujud kerana ni, orang ni sujud kerana ni, ada orang ni sujud kerana ni. Dia ni sujud kerana ayat sujadah. Dia ni sujud kerana imam sujud. Ada setengah sujud betul-betul kerana mengagungkan Allah dan memahami ayat itu. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujada. Hanya saja kata Allah, orang yang betul-betul beriman dengan ayat-ayat kami. Siapa yang beriman dengan ayat Quran? Betul-betul beriman dengan Quran, dengan ayat-ayat Allah. Iza zukiru biha, bila dibacakan, diperingatkan ayat-ayat tu. Ayat Quran mengandungi hukum hakam, perintah suruh, perintah larang. Dia baca, dia faham. Tu imam baca, dia faham. Ini ayat Allah. Qarru sujada. Dia rebah, terus rebah sujud. Sujud kerana apa? Kerana membesar dan mengagungkan Allah Ta'ala yang menurunkan Quran. Sebagai satu tanda dia akan tunduk dan patuh kepada apa saja perintah Allah dalam Al-Quran. Sebab tu dia sujud. Fasabbahu bihamdi rabbihim, dengan bertasbih dan memuji Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, dia tak sombong. Sujud dengan makna, dengan faham. Ada orang sebut la ilaha illallah, dia sebut saja la ilaha. Ada sebut la ilaha ni dengan makna kita kata dengan dia memelihara sebutan-sebutan tu. Ada yang setengah zikir tu dia faham apa itu la ilaha illallah. La ma'bud alal haqiqati illallah. Tak ada yang disembah melainkan Allah. Dia zikir dalam keadaan betul-betul dia sedang, dia hamba Allah. Aku wajib ikut perintah Allah, wajib menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Zahirnya sama ya, tengok orang berzikir tu sama. Tapi ada zikir dia tu dipanggil, kita baca dulu. Ada zikir makna kata ghaflah. Ada zikir lisan saja yang kita baca dulu. Ada zikir apa ya khada. Ya, ada zikir yang keadaan dia berjaga-jaga. Ada zikir mazkur. Zikir itu kerana ingat yang dizikir, iaitu Allah Ta'ala. Jadi macam-macam lah peringkat-peringkat tu mengikut makna kata anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hamba dia. Pada zahir sama, tapi pada hakikat tak sama kedudukan dia tu. Jadi orang yang makna kata berzikir, beribadat ni kerana betul-betul kerana Allah, lillah. Betul ulama-ulama kita dia nak didik kita, disunatkan lillahi ta'ala. Usalli lillahi ta'ala. Nawaitu lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala kerana Allah. Supaya kita buat betul-betul kerana Allah. Jadi bila Allah terima ibadat kita kerana Allah Ta'ala ni, maka nilaian dia cukup besar, balasan daripada Allah Ta'ala atasmu. Itu dia. Dan besar qadarmu kepadanya, kita di sisi Allah besar. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang makna kata orang yang paling mulia di sisi Allah, hambanya yang bertakwa. Paling takwa, dia itulah paling hebat. Yang paling takwa. Buat ibadat, tapi hamba buat ibadat ni hamba yang bertakwa. Al-inqiyadu li hukmihi subhanahu, yang jasa berpegang teguh dengan hukum Allah Ta'ala. Ayyuta'a fala yu'sa. Mana takwa itu Allah Ta'ala ditaati dan tidak dirhakai. Langsung tak derhaka kepada Allah. Taat, sentiasa taat kepada Allah. Zuhud, jiwanya zuhud. Nabi kata 2 rakaat
ibadat 2 rakaat yang didirikan oleh hamba Allah yang zuhud lebih bernilai daripada manusia yang ramai beribadat selama-lamanya. Itu nilaian Allah, takwanya, zuhudnya. Itu besar kadar tu. Dan jadilah engkau dengan dia. Jadilah, dia kata, engkau dengan dia. Dia kata kita, makna kata kita buat begitu, jadilah kita dengan dia, hamba bagi Allah. Hamba Allah, ahlullah orang panggil. Ahlullah, ahli Allah. Geng Tuhan. Bukan Tuhan ada geng. Nak sebutnya kita rapat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Barang siapa tiada ada dia dengan Allah, raplah lalai, tak bersama-sama Allah. Sama ada dia hidup tidak mentaati Allah, atau dia buat ibadat bukan kerana Allah, itu makna dikatakan tiada ia dengan Allah. Bukan kerana Allah, kerana satu yang lain daripada Allah. Maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Itu dia. Ni macam tak apa nak ni. Baca balik. Barang siapa tiada ia dengan Allah, tak berserta dengan Allah, maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya nya Allah. Sepatutnya barang siapa yang tiada ia dengan Allah, dia fana Allah tu, bukan fana barang yang lain. Orang yang buat ibadat bukan kerana Allah, yang tu dia fana. Dia fana Allah, dia tak nampak Allah, dia nampak yang lain. Tapi kalau orang buat ibadat kerana Allah, dia fana barang yang lain daripada Allah. Fana makhluk tu. Dia tak pandang makhluk, dia pandang Allah. Orang yang buat ibadat kerana Allah, yang lain ni dia fana, dia tak nampak yang lain dah. Dia buat mata-mata kerana Allah. Hingga ilmu pun fana. Walaupun dalam ibadat memerlukan ilmu, berlandaskan ilmu, kita tak pandang ilmu, kita pandang Allah yang bagi kita ilmu. Allah lah bagi aku ilmu hingga aku buat ibadat jadi betul, bersesuaian dengan kehendak Allah Ta'ala. Dia tak nampak ilmu dia tu, yang dia nampak Tuhan yang bagi dia ilmu. Dia tak nampak ilmu, baru dia jadi orang yang tawaduk, tak sombong. Aku ni jahil, yang alim hanya Allah. La alimun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berilmu pada hakikatnya melainkan Allah. Dia nampak Allah saja yang berilmu, lain daripada Allah semua jahil, termasuk diri dia sendiri. Dia nampak macam tu. Termasuk ilmu dia pun dia fana. Dan syuhudnya, termasuk syuhud dia, hatinya sentiasa syuhud kepada Allah. Dia tak pandang syuhud dia tu, musyahadah dia tu, dia pandang Allah yang bagi dia musyahadah. Syukur, sentiasa ada syukur. Allah lah bagi aku ilmu, Allah lah bagi aku boleh musyahadah dengan Allah, Allah lah yang campur aku muraqabah. Semua dia nampak Allah, 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 Allah. Gitu. Barang siapa tiada ia dengan Allah, maka adalah ia dengan dirinya. Siapa tak nampak Tuhan pada mata hati, dia nampak dia, aku. Yang nu aku, yang ni aku, yang ni aku. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tuhan tanya. Takkah engkau lihat wahai Muhammad, orang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Dia bertuhankan diri dia. Apa kena aku siapa? Jadi dia nampak dia saja semua. Langsung dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil ujub. Maka jika engkau mengambil dalil atas makam engkau pada bayaran dirikan engkau dalamnya,
Maka jikalau engkau mengambil dalil, kita nak kata kita ni hebat gitu gini, dengan mengambil makam, dengan mengambil dalil atas makam, aku ni makam tinggi. Bila makam aku tinggi, aku sisi Allah hebatlah. Dia berdalilkan begitu. Ya. Pada barang yang didirikan engkau dalamnya, Allah letak kita tertentu, kita nampak kita hebatlah. Tak, Allah Ta'ala. Kalau Tuhan letak kita makam tinggi, makam ni pun Allah. Apa pun Allah. Bukan kita, Allah. Maka jika engkau daripada ahli syariah, maka lazimkan olehmu akan dirimu kepada asarnya. Ahli syariah yang berpegang dengan hukum syarak, pegang kuat. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Sungguhnya kata Allah, kami jadikan kamu di atas satu syariat, hukum hakam. Ikut syariat tu. Jangan merendah-rendahkan syariat. Aku ni orang hakikat, tak perlu berpegang pada syariat. Ini silap besar. Lagi dekat kita dengan Allah, lagi kuat kita berpegang pada syariat. Tengok ahli sufi bukan setakat kuat berpegang pada syariat, tapi dia mengambil jalan ihtiyat. Jalan ihtiyat ni apa? Jalan haloba. Jalan haloba. Syariat kata bangun malam tu hukumnya sunat. Bagi dia, dia wajibkan untuk diri dia. Itu bagi jalan ihtiyat. Bila berkhilaf-khilaf ulama dalam satu hal, dia ambil jalan ihtiyat. Macam contoh, ulama khilaf di segi sembahyang sunat maghrib qabliyah. Qabliyah ni sebelum sembahyang maghrib tu, ada sembahyang sunat sebelum maghrib. Ada ulama kata ada ulama kata tak ada. Dia ambil yang ada untuk dia buat. Dalam perkara meninggalkan sesuatu, dia lebih berat. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata tak makruh. Ada ambil yang makruh untuk tinggalkan yang khilaf tu. Yang sunat dia ambil jalan ihtiyat, buat yang sunat. Dia. Dia bukan macam puak-puak duk kaji tak habis-habis tu. Banyak buat-buat kaji. Ni sunat ke tak sunat? Kaji tu bertahun-tahun tak selesai. Orang dah buat mana hala dah. Ada seorang tu, dia terpakar hadis. Dia kata tak ada alam hadis, dia tak jumpa. Zikir Allah, 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 Allah. Dia baru duk kaji. Kawan ni dah masuk suluk mana hala dah. Dia ada kaji tak habis lagi. Puak-puak dia buat pengkaji. Kaji tak habis-habis lagi. Untuk kaji tu lah. Itu dia. Jadi kalau kita di kalangan ahli syariat yang berpegang teguh hukum syarak ni, lazimkan olehmu atas akan dirimu kepada asarnya. Jadi asar, kesan-kesan dia, bekas-bekas dia, wajibkah, sunatkah, haramkah, makruhkah. Kita berpegang dengan apa yang dipandukan bagi kita oleh hukum syarak tadi. Jangan merendahkan hukum syarak. Jadi kalau adalah engkau daripada ahlul khidmah, maka fanakan olehmu daripada nazarmu baginya. Jika kita ni ahlul khidmah, tadi syariat, ini ahlul khidmat atau orang panggil golongan tariqat. Khidmat ni melaksanakan hukum Allah. Bukan pegang dia hukum tu, mengikut, melaksanakan, berjalan menyempurnakan syariat. Itu orang panggil ahlul khidmah, yang sentiasa berkhidmat dengan Tuhan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang bertariqat. Ya. Kalau kita ahlul tariqat, ahlul khidmah, maka fanakan olehmu
daripada nazarmu baginya. Fanakan seluruh penglihatan mata hati kita untuk baginya, bagi Allah. Jangan pandang kerana ilmu kita, kedekat kita, tenaga kita, kepakaran kita, kehebatan kita. Semua ni tak ada. Pandang semua ni anugerah daripada Allah Ta'ala, pemberian Allah. Ya? Yang disebut oleh Allah Ta'ala, yang ni semua ni anugerah Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana ayat tu? Qul min fadlillah wa bi rahmatihi. Ini semua daripada anugerah Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Ini semua kita tak ada bahagian apa pun. Kita tak ada. Kita la haula wala. Dan jika ada engkau daripada ahlul khidmah, maka fanakan olehmu daripada fana dengan fana hingga engkau lihat bagimu fana, kerana bahawasanya hakikat kepada mereka itu menafikan asar segala sifatmu daripadamu dengan sifatnya. Ini faham elok ni. Dan jikalau ada engkau daripada ahlul hakikat, ahlul hakikat ni dia pandang betul-betul hakikat daripada Allah. Semua mai daripada Allah. Ini ahlul hakikat. Gerak diam Allah, duduk bangun Allah, bergerak satu semua daripada Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarah melainkan dengan izin Allah. Dia pandang hati macam tu. Semua ni Allah, Allah, Allah. Maka fanakan olehmu dari fana. Fanakan olehmu daripada fana dengan fana. Fanakan dirimu daripada fana dengan fana. Apa makna dia? Kita fana, tak nampak lain daripada Allah. Ini semua daripada Allah. Itu fana. Kita nampak dengan mata hati, semua daripada Allah. Fanakan dirimu daripada fana. Yang kita fana tu Allah yang memfanakan kita. Bukan kerana kita fanakan diri kita. Kita tak mampu nak fanakan diri kita. Yang memfanakan diri kita hingga kita nampak Allah Ta'ala semata-mata. Allah yang memfanakan. Fana'ul fana. Satu sudut kita fana, tak nampak yang lain, semua Allah. Yang kedua, kita fana, difanakan oleh Allah. Itu dikata fana dengan fana. Maka fanakan olehmu daripada fana dengan fana. Jangan nampak dengan kita. Allah yang memfanakan kita. Dengan Allah kita fana. Allah yang memfanakan kita. Kalau kita semayang, kita fana, tak nampak kita. Yang kita nampak anugerah Allah, pemberian Allah. Itu panggil fana'ul fana. Memfanakan diri kita dengan Allah. Allah yang memfanakan kita. Macam tu. Hingga engkau lihat bagimu fana. Itu dia. Kita nampak diri kita fana, difanakan oleh Allah. Bukan kita yang memfanakan diri kita. Kerana bahawasanya hakikat kepada mereka itu, ahlul hakikat itu, dipandang hakikat apa dia? Menafikan asar segala sifatmu. Nafikan apa-apa asar, kesan-kesan yang ada pada diri kita. Semua ni Allah Ta'ala, kehendak Allah. Daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah. Daripada Allah, dengan Allah. Dengan Allah kita fana. Kepada Allah kita kembalikan balik fana tu. Syukur banyak-banyak ya Allah.
Kalau tidak aku dah rasa hebat. Tu yang kata ahli sufi itu kadang-kadang al-waliullah, dia pun tak tahu dia wali. Kerana Allah Ta'ala fanakan diri dia, tak nampak kewalian dia. Kalau dia nampak pun, dia ingat ini Allah Ta'ala anugerahkan dia segala kemuliaan keagungan itu. Kan? Ya. Asal segalamu, sifatmu dengan dalam, dengan dia kata segala sifatnya hanya Allah. Kalau kita makna kata kita berilmu, kita pandang Allah yang lebih berilmu. Kita kuat, Allah lagi yang bersifat kuasa. Kita melihat, Allah Ta'ala benarnya yang melihat, mendengar dan sebagainya. Ya, tidak. Kata setengah mereka itu, bermula sufi itu orang yang suci daripada dirinya, suci zahir dan batin, saf, suci, hening. Kita ambil duit shilling, kita buat dalam kolam, nampak duit shilling tu, tu hening. Kalau kerah tak nampak. Yang sufi itu jernih zahir dan batin. Zahirnya syariat zahir, batinnya jernih dengan syariat batin. Zahir dan batin jernih. Itu sufi hening. Dan fana dengan Tuhannya, sentiasa fana dengan Allah. Dia tak ingat yang lain dah. Yang dia ingat hatinya itu tertumpu kepada Allah. Dan kerana inilah sufi itu terlebih tinggi makam, kerana bahawasanya ia menghimpunkan antara segala makam dan segala hal. Semua ada kat dia. Makam pun ada, hal pun ada. Makam ni kedudukan dia. Dalam ibadat dia ada makam-makam, tingkat-tingkat dia. Hal dia, kelakuan-kelakuan batin dia. Dua-dua ni hebat. Mereka itu di sisi Allah Ta'ala. Dia antara kalam makam dan segala hal, begitu juga hal mereka itu sekaliannya, serta fana pada Allah daripadanya. Sentiasa mereka itu fana, ingatkan Allah, tak ingat yang lain. Hati mereka itu sentiasa terikat dengan Tuhan, tak terikat dengan lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga mereka cinta Allah, tak cinta kepada yang lain. Orang yang cinta Allah Ta'ala sentiasa ingatkan Allah. Yang dia takut, dia terlepas Allah Ta'ala, dia lupa Tuhan tu, dia takut. Orang yang mengadu-ngadu ni, orang yang mengadu-ngadu di atas kehilangan sesuatu, maka dia cintakan sesuatu. Dia ada jawatan Perdana Menteri, lepas tu duduk mengadu. Benda tu tercabut pada diri dia, hilang jawatan tu, dia duduk mengadu. Siang malam disebut, bab tu saja. Tu dia cinta lah tu. Orang yang cintakan Allah, dia sentiasa mengadu-ngadu bila dia terluput Allah Ta'ala. Terluput beribadat kepada Allah, dia duduk susah hati pasal itu. Lah, aku malam ni aku tak mangkit pun, dia kata. Dia rasa rugi. Tu makna hatinya terikat dengan Allah. Bila hilang dunia, duk mengadu, duk sebut sana sebut sini, tu terikat dengan dunia lah tu. Kita baiklah, makna kata hilang dunia tak apa, jangan hilang Allah Ta'ala daripada kita. Hilang dunia tak apa, jangan hilang Islam. Jangan hilang Islam pada diri kita. Yang ternilai sisi kita Islam, agama Allah ni, ibadat kita ni. Kita akan rasa rugi amat sangat bila kita luput ibadat pada diri kita. Pasal luput ubudiyah tu, perhambaan itu. Kerana inilah, kerana ia, kami, dia kata, kerana ia kaya dengan Allah daripadanya. Kerana ia rasa kaya. Bila dia bersama-sama Allah, dia kaya, cukup dah. Tak perlu lagi makhluk. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah.
Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah aku bagi Allah, bagiku Allah, keagungan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada di hati aku melainkan Allah. Dia rasa puas dengan Tuhan. Mula hidup miskin ala khadar, tapi hati dia sentiasa puas kerana Allah sentiasa bersama-sama dia. Jadi yang menjadi nilaian dia, dekat jauh aku daripada Allah. Lah aku dekat dengan Allah. Macam Nabi Muhammad SAW yang dibali dengan batu di Taif. Dia kata apa? Ya Allah, kepada siapa engkau nak serahkan aku? Pada keluarga aku atau kepada musuh-musuh yang sentiasa makna kata memusuhi aku? Kok mana pun tak apa, asalkan kau redha. Asalkan engkau redha. Nabi cari redha Allah, balin tak apa, cedera tak apa, sakit tak apa, mati pun tak apa, asalkan engkau Allah redha pada aku. Dengan doa Nabi tu, Allah hantar malaikat penjaga bukit. Abang aja Muhammad, apa nak buat? Aku boleh angkat bukit ni, aku hempuk kepala penduduk Taif yang menzalimi kamu. Nabi kata apa? Tak salah kata. Apa yang aku haram, iaitu apa yang ada di tulang-tulang subi bapak-bapak mereka itu, akan bangkit satu ketika nanti beriman kepadamu ya Allah. Yang diharap supaya generasi Taif akan datang beriman kepada Allah. Itu dia cari. Bukan nak puaskan hawa nafsu. Naik-naik jadi pembesar, terus serang musuh-musuh. Tangkap orang ni, tangkap orang ni. Ya. Bukan itu. Kita mata-mata kerana Allah. Nak daulatkan syariat Allah. Nak tegakkan hukum Allah. Nak abdikan diri kepada Allah. Itu letakkan matlamat semata-mata kerana Allah, insya-Allah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, mata razaqat ta'ata, ya, wal ghina bihi, ya, wal ghina bihi anha, ghina bihi anha Allah, ya, asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan, ya. Nak sebutnya bila Allah bagi rezeki kepada kita, rezeki mentaati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita dah kenyang, kita dah kaya dengan nikmat-nikmat Allah taala zahir dan batin. Bila dapat rezeki, dapat mentaati Allah, kita telah mendapat mengecap nikmat zahir dan batin. Bukan nikmat zahir saja. Rezeki ini dapat makan, itu belum tentu zahir dan batin. Tapi kalau kiranya kita dapat rezeki yang halal, kita cari rezeki yang halal, artinya kita dapat mentaati Allah, kita telah mengecap nikmat zahir dan batin. Apa saja yang kita buat berpandukan syariat Allah, kerana Allah, artinya kita dapat buat taat, itu artinya kita telah mengecap nikmat zahir dan batin. Kalau tidak mengikut perintah Allah, dapat nikmat zahir je lah. Cari duit, dapat duit banyak, makan kenyang. Dapat kenyang, tapi tak dapat nikmat batin. Rezeki batin kita tak dapat. Tapi kalau kita dapat cari rezeki yang halal, makan kerana Allah Ta'ala untuk ibadat kepada Allah, maka nikmat yang dibagi pada Allah pada kita ni zahir dan batin. Ada keberkatan, dia ada barakah, ada keberkatan. Yang ni bezanya kita dengan orang yang bukan Islam. Dia kira zahir je, duit banyak, makan kenyang, hidup selesa. Kita ada satu lagi, namanya keberkatan. Keberkatan ini akan wujud, akan dapat bila seluruh gerak kerja kita berpandukan syariat Allah, dan kita buat lillahi ta'ala. InsyaAllah akan datang keberkatan daripada Allah. Bila datang keberkatan dari Allah, kita puas.
Hidup kita rasa puas. Tak ada lagi yang kita nak hambat, nak kejar. Tak ada lagi kita nak dengki sana, dengki sini, tak ada. Kita dah puas dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu catatannya. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir. Allah.